Lepas tu kami perasan melipuligan Kamal. Time tu memang situasi terganggu, memang tegang gila. Memang Kamal perjalanan motor pun jauh, bukannya dekat. Hampa bayangkan kejadian kejap mengejap tu memang Kamal rasa lama jugalah. Abang, saya tadi saya lalu daripada Baling. Saya lalu kat jalan belakang tu ada dua orang. Digan saya seorang pegang besi panjang. Besi panjang tu dekat belakang tu dia tak pakai helmet. Digan saya lama juga bang. Memang saya rasa macam dia nak buat something kat saya. Dia nak rompok ke, dia nak ambil duit ke, dia nak mungkin tentukan mata dekat. Kami cerita lah kami sorry kat dia kan. Lepas tu dia ada beritahu kat kami, dia kata memang dekat jalan ni, dia kata adik dah seorang, dia kata sebelum ni memang dah ada kes dah macam tu. Memang ada beberapa kes macam tu, tapi banyak jadi dekat perempuan. Kami rasa what, tak boleh bring. Sebelum ni pun dia kata banyak kes yang dah kena rompok pun ada, tapi tak diberitahukan dekat jalan tu. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So today I want to talk about pengalaman. Setiap daripada kita mesti tak lari daripada pengalaman aneh. Tak kisahlah pengalaman aneh, pengalaman yang kita tak boleh lupa, yang mesti melekat dalam ingatan kita. Pengalaman aneh tak semestinya pengalaman macam kita jumpa hantu. Senang kata pengalaman pelik. Macam kami pun ada juga pengalaman yang kami masukkan tu. So kami nak story sikit. Benda ni actually kami nak ceritakan lama dah, tapi kami rasa macam nak cerita tak mau cerita 50-50. So hari ni kami rasa macam nak cerita sebab benda ni macam ada pengajaran. So kisah ni terjadi dalam 5 tahun lepas, kita tahun 2017. Time tu Kamal berkhidmat dalam sebuah konsultan pelancar bandar. Kamal grad sebagai town planning student. Kamal berkhidmat dekat konsultan tu selama 4 tahun, 2017 sampai ke tahun 2020. Time tu Kamal tak boleh kereta lagi. Kamal duk naik motor. So Kamal pergi kerja, Kamal pergi naik motor. Kerja Kamal dekat dalam konsultan tu. Kalau hampa perasan dekat video-video yang kalau hampa scroll dekat bawah dalam channel ni, Kamal ada post pasal daily vlog. Tapi video tu Kamal tak banyak bercakap, Kamal just silent vlog. Kamal tunjuk pasal kehidupan seharian Kamal sebagai assistant top planner dekat kawasan luar bandar. So dekat situ Kamal tunjukkan kehidupan Kamal pergi kerja, Kamal buat apa. So dekat situ hampa tengok waktu tu lah Kamal bekerja. Tentu hampa nampak Kamal naik motor apa semua tu kan. Tentu lah Kamal bukannya duduk kat office saja, sebab skop kerja Kamal dekat firma tu Kamal ada banyak keluar travel ke sana sini, tapi bukan dekat luar-luar negeri Kedah lah. Kamal banyak travel dekat luar-luar daerah lah kan. Walaupun dalam negeri Kedah Kamal naik motor, apa tahu negeri Kedah ni besar kan. Luar daerah yang Kamal kena pergi ni bukan dekat. Pada satu hari tu Kamal kena travel. Kalau orang-orang Kedah ni mereka tahu lah daerah ni daerah yang jauh, dia macam hujung. So daerah yang Kamal kena pergi ni dekat daerah Bali. Sebab travel jauh, so Kamal cuba cari satu benda yang buat macam, sebab kita bawa motor bila kita travel jauh, lagi-lagi bila kita seorang kan, kita bawa motor kan, kita akan rasa cemui. Orang Kedah kata cemui. Maksudnya boring lah kan. Boring bila kita naik motor tu. Kamal carilah satu hobi. Okey, dulu waktu Kamal bawa motor, Kamal suka pakai earphone, dengar lagu tau sambil bawa motor. So bila Kamal dengar lagu tu, Kamal akan enjoy aja bawa motor walaupun jauh. So kita tak rasa macam lama sangat kita bawa motor tu, kita sebab kita dah dengar lagu, kita enjoy perjalanan kita tu, kita santai je. Kamal suka buat macam tu sebab tak mau rasa lama lah kan nak pergi ke destinasi yang Kamal nak tuju tu. So dalam hari masa yang sama tu Kamal kena pergi ke dua tempat dalam waktu pagi. Daripada Sungai Petani sampai ke Baling tu dalam 60 km. So Kamal pakai baju kemeja lengkap lah macam kita kerja office. Kemeja, kasut hitam, beg silang. Kalau hampa perasan highway dekat Kuala Pegang, daripada Pekan Baling kita lalu ke Kupang, Kuala Pegang, and then Karangan, lepas tu kita sampai ke Kulin. Highway tu kalau ikutkan sesak, sebab orang akan gunakan jalan tu untuk pergi ke Gerik, pergi ke Kelantan tu semua tu. So Kamal first time juga sepanjang tempoh kerja tu, selalunya Kamal akan pergi satu destinasi je, satu daerah, and then Kamal balik ke office balik. Tapi dalam hari yang sama Kamal kena gerak ke dua daerah sebab kebetulan banyak kerja Kamal nak kena siapkan. So Kamal nak
cepat-cepat siap lah. Kami rushing, kami nak pergi ke kuliah sebab kami duduk 3 masa kan. Kurang lunch kan pukul 1 sampai pukul 2 kan. So time tu kami habis kerja dekat balik nak pukul 11 tu. Kami bajet-bajet sampai sebelum pukul 1 lah kan. Earphone ni pula kami memang selalu duduk pakai daripada zaman study lagi. Sampai zaman kerja pun kami terbawa-bawa lah kan. Ride motor, bila travel je kami pakai earphone, kami dengar lagu. Sampai dekat jalan Kuala Pegang tu pagi tu memang kami tak sangka. Sebab situ memang kami duduk ingatkan macam ramai orang. Tapi bila kami lalu dekat situ memang sunyi. Jalan dia memang sunyi, memang tak ada kereta. Dan tu kita tak jangka benda nak jadi apa kan. Okey, okey je. Benda nak jadi ni selalu orang tak beringat lah kan. Kami bawa motor, kami duduk layan apa punya layan-layan, kami nyanyi lagu. Sampai dekat satu jalan tu daripada Kuala Pegang simpang nak masuk ke Tawang, jalan highway. Okey, jalan highway tu boleh tengok dekat sini. Okey, ni jalan dia, keadaan jalan dia memang ramai kalau ikutkan ramai, tapi kebetulan time tu memang tak ada orang, kereta tak lalu. So kami jalan je kan. Nak kata hujan tak hujan, cuaca hari tu pagi tu memang elok je. Nak kata laju tak buat laju lah, just macam santai je. Tapi dekat telinga duk dengar iPhone tu lah. Bila duk kalik pakai bawa, kami perasan dekat belakang kami tiba-tiba, bukan belakang, dekat tepi macam ni. Kami duk bawa motor kan, bawa motor helmet pakai lah dengan iPhone tu. Kami bawa motor, kami perasan dekat belakang kami ada dua orang. Dua orang ni, seorang dekat depan dia pakai helmet, dia nak motor macam motor wave, motor keris macam tu. Seorang yang dekat belakang tu dia pegang macam besi pagar panjang tu. Tak ada besi, dia suruh kami berhenti dekat tepi, dia tahan-tahan macam ni. Kami pun macam pelik lah kenapa tiba-tiba nak kena suruh berhenti. Dan tu memang rasa tak sedap hati dah. Sebab time tu memang tak ada kereta apa semua lalu halang kat situ kan. Tu pun dalam kepala kami terlintas, pun ni macam yang panggil apa, PM dia pernah rompok kami tu. Sebelum ni kami duk teringat juga kata selalunya kalau jalan-jalan dekat kawasan yang sunyi tak ada masalah apa. Kami dia bawa motor, kena kata tayar pecah ke apa, tak ada apa-apa pun, just elok je bawaan. Tapi tiba-tiba dia suruh berhenti. So kami memang tak sedar hati. Tengok dekat belakang tu dia pegang kayu nak suruh berhenti dia ni, macam nak kata orang pun kan. So kami memang tak boleh kami kata macam dia pun ni memang ada niat yang tak elok. So kami penderah motor yang pulang nasib baik time tu kami motor AC kami bawa pakai dan tu memang kami pulang laju gila. Lepas tu kami perasan memang lepas ligan Kamal. Time tu memang situasi terganggu, memang tegang gila. Memang kami penderah motor pun jauh, bukannya dekat. Hampa bayangkan kejadian kejap mengejap tu memang kami rasa lama jugalah. Dalam 5 minit memang rasa ya Allah dah cerita gila. Rasa macam ada orang nak katok kita tak. Macam tu dia macam ada orang nak ambil. Dia pergi tengah pegangkan besi panjang. Lepas tu sampai dekat satu traffic light tu, barulah kami perasan ada sebiji kereta kat situ. Kami lega kat situ. Tentu kami nampak lepas U-turn balik ke belakang. Kami tengok dekat side mirror je lah. Kami tak kali dekat belakang memang. Tentu dekat traffic light tu pun rasa macam 50-50 aku ni macam nak jadi apa ni dekat aku ni. Ya Allah, aku nak buat apa? Kenapa tiba-tiba nak suruh berhenti kan? Berhenti takut tiba-tiba lagi lepas rompok motor kita kan, lepas minta duit, lepas ambil motor kita, lepas tinggal kita macam tu je. Tapi time tu kami tak dapat nak fikir. Sebab kita dalam keadaan takut, getak. Lepas tu nak lintas juga traffic light tu kan. So dekat sini kami je nak teringat pengajaran lah kat kita kan. Orang yang selalu bawa motor seorang-seorang, hampa janganlah pakai earphone dekat telinga ni, sebab hampa takkan fokus bawa motor tu. Sebab hampa akan dengar lagu kan. So kita tak peka dengan keadaan sekeliling kita. Tak macam ada orang yang ikut belakang, ada orang nak rompok kita ke apa. Dia stop ligan kami. So dekat itu kami ada rasa makin reda sikit lah dia punya ketakutan tu. Sampai ke jumpa satu stesen minyak. Okey, stesen minyak ni stesen minyak BHP kami ingat lagi. Dekat situ dah makin ramai orang, baru duk naik time tu. Dekat situ tempat orang ramai lah kan, tempat-tempat awam. Bila sampai dekat BHP tu memang kami stop. Kami tak isi minyak sebab kami isi minyak dekat Balin tu memang Tesla kami banyak lagi time tu. So kami tak isi minyak. Nak berhenti start take 5. Mak masuk bilik. Mak bagi ayam. Ayam pun ayam mangga mak. Ayam mangga. Ayam mangga buka puasa tadi. So kita take 5 sat. Okay, so kita sambung lagi kat mana tadi? Dekat stesen minyak. Kami teringat yang keadaan
kejap tu walaupun 5 minit tapi bagi Kamal lama. Jantung kita duduk-duduk sebab depo ligan kita apa bayangkan. Okey, Kamal sampai dekat BHP tu, Kamal rasa macam tak tahu nampak keadaan muka Kamal ni muka cuak ke apa, tapi ada seorang hamba Allah ni, dia memang kat Kamal, dia macam nak tanya something tapi Kamal bagi tahu kat dia dulu sebab Kamal dalam tu keadaan tak boleh duduk dah, kita rasa cuak gila. So Kamal cakap kat abang, saya tadi saya lalu daripada Baling, saya lalu kat jalan belakang tu ada 2 orang ligan saya, seorang pegang besi panjang tu dekat belakang tu, dia tak pakai helmet. Tapi kami tak nak mention lah bangsa apa sebab takut tak jadi isu kan. So kami cakap kat dia, ligan saya lama juga bang, memang saya rasa macam dia nak buat something kat saya, dia nak rompok ke, dia nak ambil duit ke, dia nak mungkin tentu kami terpikat. Kami cerita lah, kami sorry kat dia kan. Lepas tu dia ada beritahu kat kami, dia kata memang dekat jalan ni, dia kata adik nak seorang, dia kata sebelum ni memang dah ada kes dah macam tu, memang ada beberapa kes macam tu, tapi banyak jadi dekat perempuan. Kami rasa what, rasa macam kenapa aku pun lelaki pun ada nak ligan kan. So kami rasa macam tak boleh beri. Sebelum ni pun dia kata banyak kes yang dah kena rompok pun ada, tapi tak diwawarkan, tak diberitahukan dekat jalan tu. So kami nak bagi tahu dekat hampa, okay, terutamanya perempuan yang bawa motor lagi-lagi seorang-seorang, apa janganlah, kalau boleh carilah kawan atau adik ada partner, and then jangan pakai earphone tu bila kita bawa motor sebab kita takkan peka dengan keadaan sekeliling kita. Jadi satu pengalaman yang tak boleh lupa lah kan. So dekat sini pengajaran dia hampa bawa motor dekat tempat yang sunyi, better jangan seorang-seorang, lagi-lagi malam, tak tahulah macam mana keadaan malam kan. Cuba bayangkan orang yang naik malam dekat jalan tu. Sebab kami waktu pagi tu memang tak tahulah, memang nak jadi kat kita. Mungkin Allah nak tegur kami sebab selama ni dah lama dah kami dah bawa motor, kami selalu pakai earphone. Sebab semata-mata sebab kami nak elokkan daripada rasa cemui boring bawa motor bila jalan jauh. Lepas tu memang kami beringat, memang kami je santai je bawa motor. So orang yang bawa motor, dia kami kes bukan besar, tapi kalau terjadi benda ni akan jadi kes besar. Kami rasa macam satu pengajaran lah dekat hidup kami selama ni. Memang kami bab-bab tu macam kami tak apa kisah sangat. Kami banyak travel, selain pada Baling tu kami banyak pergi lagi dalam lagi daerah Padang Terap. Kami ada pergi ke Kubang Basu, macam Padang Terap Sik. Macam Padang Terap Sik ni memang lagi dia punya kawasan, ada lagi pendalaman, lagi dalam. Kamal time tu, Kamal sebelum ni Kamal pakai kasut hitam, beg silang, pakai macam bergaya. So Kamal rasa mungkin dia dah aim Kamal daripada mana-mana, dia nampak Kamal. So dia ikut Kamal tak tahu, Kamal tak pasal daripada mana dia ikut Kamal. Kalau ni bahaya, so hampa kena hati-hatilah. Better ada partner, ataupun kalau hampa nak buat seorang pun better guna jalan yang ramai. Jalan tu lepas pada tu memang Kamal beringat, Kamal dah tak lalu dah jalan tu sebab dia macam straight terus kan, dia tak ada macam rumah-rumah dekat kiri kanan pun macam tak banyak. Kiri kanan tu macam kelapa sawit, mungkin sebab tu jugalah orang yang ligan Kamal tu daripada Kamal tengok Kamal pakai baju macam Kamal kemas sikit, macam orang-orang have, padahal kita bukan have, kita office boy saja. Beringat lah, Kamal nak beringat point tu lah. Kamal tak cerita kat bos Kamal sebab Kamal rasa benda ni macam kes yang tak besar mana, tapi kalau terjadi tu memang kes besar lah kan. Nasib baik tak jadi benda-benda yang pelik-pelik. Dalam masa sama syukur adalah Kamal dah sedap. Memang Kamal takkan bawa lagi motor pakai earphone. Memang Kamal peringat sampai bila-bila. Kepada adik-adik yang suka bawa motor, yang suka dengan earphone tu, so hampa kalau boleh better Kamal tak pasal, tapi hampa boleh nilai sendiri. Bagi Kamal bawa motor dengan pakai earphone memang tak sesuai untuk kita. Hampa tahu tak, balik pada tu dalam 2 minggu benda tu Kamal tengok dekat Facebook viral tau. Dekat jalan kejadian yang jadi dekat Kamal tu juga, perempuan bukan bawa motor, dia bawa kereta. Lepas tu dia punya cermin yang depan tempat drive tu dah pecah dah. Dah retak-retak dah. Dia kata ada orang katak dia sebab dia kata ada orang nak ligan dia, nak rompok dia lah. Dia kata macam ada orang suruh dia buka kereta tu. So nasib baik lah dia tak buka kereta, tapi kereta dia dah kena katak dah. Dia berhenti dekat stesen minyak yang Kamal berhenti tu. Dia ambil gambar kat situ. So harap menjadi pengajaran dekat hampa dan juga pengajaran dekat Kamal. Okey, Kamal
tak pandai nak buat storytelling, tapi kami just nak kongsi jadi pengajaran. Okay, so dekat tu saja video kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, komen apa-apa pengalaman apa yang pernah jadi kat hidup hampa. Jangan ingat orang lelaki pun tak kena umpah, orang lelaki pun kena beringat juga hampa, jangan duk lalai. So dekat tu saja video untuk kali ni. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan subscribe, like, share dan komen, sebab dengan subscribe hampa tu kami rasa syukur sangat. Kami doakan semoga hampa dilimpahkan rezeki yang meruah. Mungkin hampa tekan subscribe tu percuma dan hampa rasa simple bagi hampa, tapi sangat-sangatlah berharga bagi kami, dan kami sangat-sangat menghargai hampa. So doakan semoga kami dapat buat banyak lagi konten yang menarik. So pengalaman, story, pengetahuan. So terima kasih hampa kerana sudah menonton. Okay, bye. Assalamualaikum.